cara seruannya, apa semua mesej yang disampaikan tu betul. Saya baca khutbah tadi dia tengok kaki baca khutbah seperti dia. Maknanya dia juah sang tu lah. Orang belah Penang kata juah. Dia juah. Lepas tu tak apalah, saya pun berbincang balik lah isu khutbah tu. Oh, dia kata tak tu khutbah Jumaatnya, dia kata. Maksud dia baca tadi tu khutbah Jumaatnya. Kan? Tak ada kena mengena dengan luar ni. Kan? Bila kita abang kata kalau gitu hukum Islam ni kita kena laksanakan. Dia kata mana boleh. Tak boleh, dia kata. Gila hang. Dia kata kat saya gila. Hang gila nak buat hukum Islam, nak kerat tangan orang, nak sebat orang ni. Gila, dia kata. Mana boleh buat lah ni. Tengok. Dia tak percaya. Saya tak katalah semua orang begitu, tetapi saya nak mengatakan ataupun saya nak menceritakan bahawa sudah semestinya wujudnya manusia-manusia yang mulut dia kata percaya kepada Allah, tapi keyakinan yang melibatkan urusan diri dia tak ada. Inilah yang kita bimbangi, inilah yang kita maksudkan. Kenapa tuntutan syahadah tu tadi mesti komplit dan kompleks tadi, pasal itulah tu. Kalau dia disabit dengan sandang mengucap dua kalimah syahadah Islam, mengucap dua kalimah syahadah Islam, kan? Dia pun mengucap dua kalimah. Kita pun tak nafi orang mengucap dua kalimah syahadah, itu Islam. Tetapi yang nak menyempurnakan tuntutan agama itu tadi, maka sandarannya tak ada. Itu maksud kita. So bila kita balik kepada hal ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Sehingga kita balik kepada fakta yang dikemukakan oleh cerdik pandai, kita cuma tahu 20%. Dr. Maurice Bucaille ni kata 20% berasaskan kepada apa yang manusia pernah nampak dan apa yang manusia pernah lihat. Apa yang manusia pernah lihat dan apa yang manusia pernah dengar. Rasional dia ada. Kita pernah kita tengok dengan kita pernah dengar, itulah jadi pengetahuan kita. Kalau kita tak pernah tengok dan tak pernah dengar, dia mungkin jadi pengetahuan dan mungkin tidak. Especially perkara-perkara gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang kesimpulan dia kita kata tak dapat tidak menuntut kita dengar perkara gaib ni, dengar tuan. Kalau dengar pun tak benar, dia nak beriman dengan gaib pun mana? Boleh faham ke saya sebut tuan? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang beriman dengan perkara yang gaib, satu tuntutan daripada keimanan yang menuntut kita. Kalau tadi kita sebut kita dengar dan kita dengar dan kita nampak, baru boleh lekat, baru boleh masuk dekat kita. Ini perkara gaib ni cuma dengar semata-mata, nampak dah. Kalau dia dengar berarti masuk kepala dia, mudah-mudahan dia beriman. Tapi kalau dengar pun tidak, sikit punya ramai manusia tuan-tuan yang tak mau dengar pun perkara gaib, tak pernah dengar pun. Berimannya berasaskan kepada andaian semata-mata. Dia andai lah. Dengar tak pernah dengar hadis, tak pernah dengar Quran, tak pernah. Tanglin kita tak tahu lah tuan, Sungai Lalang berlama. Saya subjek kepada tempat saya senang kan. Berlama kan, dia tak pernah dengar. Bila bukti kata dia tak pernah dengarnya, bila kita sebut satu-satu fakta dia jadi terkejut. Lagu tu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Paling tidak kita mendengar. Kan? Nampak itu satu hal yang lain. Paling tidak kita mendengar perkara-perkara yang gaib ini. Syurga, neraka, dosa, pahala, ini termasuk perkara yang gaib dan lain-lain lagi. Sampai tak pernah tahu syurga, neraka, dosa, pahala. Allahu Akbar. Baik. Walaupun sesuatu itu tersembunyi, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang nama dia mendengar dengan melihat tadi itu, walaupun sesuatu itu, syai' itu tersembunyi. Tersembunyi ada dua sifat. Satu tersembunyi dalam bentuk terlindung, dan lagi satu tersembunyi dalam bentuk pemikiran kita tak sampai. Tersembunyi dalam bentuk terselindung di sebalik sesuatu, itu makna dia. Dan lagi satu tersembunyi dalam bentuk pemikiran kita tak sampai. Dalam hal ini para ulama lebih cenderung membahaskan bab pemikiran kita tak sampai daripada sesuatu yang bersifat terselindung. Kerana sesuatu yang bersifat terselindung itu, dia merupakan tabiat lah bagi makhluk. Tabi'i makhluk. Hak terlindung kita tak nampak lah. Tetapi sesuatu yang tak sampai oleh pemikiran kita, ini lebih-lebih lagi ilmiah. Banyak perkara pemikiran kita tak sampai, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Ada kaki-kaki lolak kadang-kadang dia berbincang
bincang sambil gelak-gelak kan. Dia kata yang keluar mai kencing jadi najis, yang duduk dalam tu tak najis pula. Dia duduk bincang. Walaupun kita fahamlah perbincangan tu kan, tak lebih daripada orang kata bincang puak bodoh dengan puak bodoh. Bodoh sama bodoh bincang lah kita kata. Lebih kurang orang buta sama orang buta duk nilai gajah dalam cerita-cerita klasik. Kan? Hak seorang kata gajah ni serupa dengan batang pinang, batang nyung. Hak seorang kata, oi gajah ni serupa dengan talam sebab dia pegang tang telinga. Kan? Hak seorang ni pula kata, oi gajah ni serupa serombong tu dia pegang tang belalai. Jadi nak dapat solid gajah tu pada orang buta payahlah. Ya macam itulah kaedahnya barangkali. Tapi ada orang yang berbincang duk cari dalam kes spesifik saya katakan tadi, duk cari pasal apa bila keluar jadi najis. Duk dalam perut tak najis pun. Tai kita lah tai. Pasal apa keluar najis yang kita duk usung dalam perut tu. Kan? Ada juga berbincang saya bisa dengar saya buat tak tahu betul lah kan, tak campur nasi kita tak kenal. Ada pula pernah saya dengar juga duk berbincang bab kentut. Kan? Pasal apa kentut batai sembahyang pula lah. Bukan keluar datang apa pun, keluar anginnya. Angin keluar kok hidung, mun dia kata keluar kok mulut, mun kata keluar. Pun saya bisa berjumpa juga. Nak habaq apa nak habaq kata akai tak sampai. Dalam kes kecil macam tu je akai tak sampai. Apatah lagi dalam hal-hal yang bersabitkan zat ketuhanan. Sebab itu tak pelik kalau manusia tak percaya pada hukum Allah ni. Sebab akai tak sampai. Boleh faham ke saya sebut tuan? Kita yang percaya pada hukum Allah Ta'ala ni pasal kita sabit dengan, kita ada sandaran kita, kita ada tumang kita, yang kita sebutkan tadi, kita tahu Allah Ta'ala itu hayat wal qudrat, Allah Ta'ala itu ilmu, Allah Ta'ala itu al-iradah, Allah Ta'ala itu sam'ul basar, Allah Ta'ala itu kalam, kerana kita ada sandaran. Orang yang tak ada sandaran, ini nak kata apa? Lah kali dia pukul aku tak tahu ya. Kan? Kalau dia pukul aku tak tahu, dia ikut orang yang tahu, barangkali ada keselamatan. Tapi kalau dia tak tahu dan tak ikut orang yang tahu, dia penuh dengan keegoan dia, ego dia. Kan? Tak perlu lah kata, benda ni semua aku pun boleh tahu cara dia. Inilah kerosakan-kerosakan yang berlaku. Baik. Jadi, balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang kita saksikan sebagai Tuhan kita. Yang kita ucapkan dalam syahadah kita. Hebatnya, walaupun sesuatu itu tersembunyi dengan dua makna yang saya sebutkan. Tetapi pada sisi Allah, Maha melihat ia, Maha mendengar ia. Isno. Tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luput dari penglihatannya. Tidak ada sesuatu syai' benda, tak kira lah apapun, luput daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin tak yakin? Yakin. Percaya tak percaya? Percaya. Kan? Tapi dalam percaya itulah manusia duduk canggah dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ada 3 tempat dalam Quran. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu wahai manusia boleh kufur kepada Allah. Wa kuntum amwata. Sedangkan hampa mai daripada mati. Ayat ni saya duk baca selalu. Baca bagi diri saya sendiri. Peringatan. Sedangkan kita mai daripada mati, bukan kita mai daripada hidup. Ada perbahasan ulama, antaranya Abu Ja'far Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir Tabari. Dia membahaskan pertanyaan Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Perkataan amwata itu, satu, mati betul, sebab roh tak ada dalam badan, satu. Tapi amwata juga menurut Ja'far Tabari ialah akal tak ada, tak tahu apa. Memang ayat itu pun dijelaskan oleh ayat lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu yakhrujakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu, la ta'lamuna syai'ah, kamu tak arti apa. Tak arti apa tu makna tak ada pengetahuan apa, tak tahu apa. Dan hakikat tak tahu apa tu kita kena terima lah. Memang kita tak tahu apa sungguh. Tak tahu apa tak kambing pun ambil bola mulut. Kan? Kita tengok anak-anak kita kan, sebab itu kita pun apa-apa benda yang berbahaya ke apa ke, kita akan ambil tahu jauh anak-anak kecil. Pasal apa? Takut dia ambil bola mulut. Sebab dia bukan tahu apa. Kan? Sebab itu saya berani sebut tak kambing bola mulut. Arwah ayah saya lah cerita hang dulu dia tak kambing bola mulut, saya malu juga tapi dia cerita lagu tu. Kan? Nak abang tak erti apanya kita ni kan. Macam itulah keadaan dia. Tak kambing pun kita tak kenal, tak tahu apa. Jadi tuan-tuan, kita balik kepada hal tadi ni,
Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang meyakini sungguh Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar. Tahu sungguh, yakin sungguh. Baik. Pendengaran Allah tidak terhalang oleh jarak. Satu hakikat supaya kita tak timbul persoalan dalam keyakinan kita bahawa pendengaran Allah tak terhalang oleh jarak. Dalam arti kata yang lain, tak ada sukatan jarak pada mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai satu perbandingan dengan makhluk. Kita ada jarak boleh dengar, ada jarak tak boleh dengar. Ada jarak boleh dengar, dekat-dekat boleh dengar, jauh tak dengar lah. Duk tempik nak tampak. Tak dengar dah tu. Pasal apa? Pasal lawan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak tersabit ataupun tak terhalang dengan jarak dekat atau jauh. Tapi kita ni makhluk ni, khasnya kita manusia ni lah. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala buat turun untuk manusia, Nabi pun Allah Ta'ala buat turun untuk manusia. Pasal manusia ni banyak kelaku dia, banyak keliru dia, banyak celaru dia, banyak songeh dia. Maka memberitahu kepada kita secara langsung Allah Subhanahu wa taala ni Maha mendengar. Dan pendengaran itu tak tersabit dengan jarak. Orang kata apa? Jarak ni sukatan akal kita. Dalam arti kata yang lain, betul lah macam kita sebutkan tadi ni, macam ulama sebutkan tadi ni, kan? Tahu ni dia berasaskan kepada dua. Keadaan tu dia berasaskan kepada dua, sama ada pemikiran kita sampai ataupun tidak. Nampak pun berasaskan kepada dua. Satu nampak dengan pemikiran, lagi satu nampak sebab tidak terhalang. Kalau terhalang tak nampak, atau pemikiran kita yang tak nampak. Begitulah seadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah tidak terhalang oleh jarak. Itu sebagai satu sifat perbandingan supaya kita jangan tak yakin. Dan penglihatannya tidak terhalang oleh gelap. Demikian juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh gelap. Yang mana makhluk ni kalau gelap tak nampak. Ada makhluk yang Allah Taala bagi jadi gelap tak nampak. Cerah dia nampak, ada yang cerah tak nampak, gelap dia nampak, kan? Ini pun satu hal juga unik. Saya baca dalam Dr. Maurice Bucaille tu, dia duk kaji benda-benda ni lah antara lain, kan? Sehingga dia mengatakan sungguh bahawa Tuhan itu, Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, sebagai mendengar dan melihat yang sempurna. Itu orang putih, orang Perancis, dia masuk Islam pasal dia duk kaji benda-benda lagu tu, kan? Sebagai penglihatan yang sempurna, kan? Sebab apa sempurna? Tak tertakluk kepada keadaan, tak tertakluk kepada jarak, dan tak tertakluk kepada keadaan. Sempurna lah, kan? Kita jarak pun tak boleh pergi dah, kan? Tu takluk kita di situ. Kemudian demikian juga gelap pun kita tak boleh nampak apa dah. Gelap ya, celah orang sorang, kan? Cerita dia begitu. Jadi di sana menggambarkan kepada kita tentang kelemahan kita, lemahnya kita, lemahnya makhluk keseluruhannya untuk dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Maurice Bucaille kata dalam buku dia, demikian menunjukkan sempurnanya mendengar dan melihat Tuhan. Baik. Allah melihat tidak melalui kelopak. Pupil ni makna kelopak. Tidak melalui kelopak dan bola mata. Kotlah saat ni timbul tanda tanya. Maklumlah benda-benda macam ni dia boleh mendatangkan waham. Timbul tanda tanya, Allah tengok dengan apa? Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab perbandingan akidah, tuan-tuan akan berjumpa dengan satu kelompok disebut Mujasimah. Kelompok ni kelompok besar, bukan kelompok kecil. Kelompok Mujasimah. Mujasimah ini mereka meletakkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai jisim seperti manusia. Salah satunya mereka beriktikad bahawa mata Allah macam mata kita. Kelompok Mujasimah dalam senarai akidah umat Islam, selain daripada Ahli Sunnah, selain daripada Syiah, selain daripada Mu'tazilah, selain daripada Jabariyah, Qadariyah, ada satu nama dia Mujasimah. Tuan-tuan baca. Kelompok ni, mereka mengandaikan Allah Ta'ala ni macam, iyalah, kalau kita bincang rasional dia pun, duduk-duduk dia kata nak tengok dengan apa? Allah Maha melihat. Melihat dengan apa? Kalau saya tanya tuan-tuan lah ni pun melihat dengan apa? Tuan-tuan akan jawab melihat dengan mata, kan?
Tanya siapa? Apa melihat mestilah dengan mata. Kalau ada orang kata dia melihat dengan kepala lutut, sewek lah tu. Tak mungkin lah, kan? Tak mungkin. Kerana rasional manusianya melihat mesti dengan mata. Justru Allah Maha melihat. Timbul pertanyaan, Allah melihat dengan apa? Kan? Depa buka cari, takkan Allah Taala melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata apa yang paling elok kali? Kan? Dia cari mata kebau. Dia tak elok mata kebau. Lepas tu dia fikir-fikir pula mata harimau. Mata harimau pun tak elok juga. Dia fikir lagi, hak elok adalah mata manusia. Maka kerana itu mereka meletakkan mata Allah seperti mata manusia. Ini kelompok Mujassimah. Selain daripada mereka menyifatkan Allah mempunyai tangan seperti manusia, kaki seperti manusia, sampai orang kata apa, gambaran solid bagi Allah Ta'ala itu adalah manusia. Itu Mujassimah, kelompok Mujassimah. Kelompok ni banyak di Iraq, di sebelah Iraq, di sebelah Morocco, Tunisia, belah Afrika sana banyak. La ni pun. Kelompok ni, kelompok meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seumpama makhluk dari segi sifat dirinya. Jadi kita nafilah yang tuan-tuan, kita tak maulah. Mustahil lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bersifat dengan sifat makhluk. Habis lagu mana? Lagu mana tak dapat kita bayangkan. Tak boleh kita bayangkan. Kita cuma boleh mensabitkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melihatnya tak berhajat kepada alat. Tak berhajat kepada alat. Mata ni satu alat, telinga ini satu alat. Kalau mendengar, alat dia adalah telinga. Allah Ta'ala tak berhajat kepada alat. Itu khitab, itu satu keputusan untuk kita meyakini. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat tidak dengan alat. Kerana makhluk melihat dengan alat, perlu kepada mata, perlu kepada bola mata dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perlu kepada alat. Macam mana? Allahu a'lam. Demikianlah kesempurnaan melihat dan kesempurnaan mendengar. Maknanya hak melihat dengan alat ni tak sempurna. Sebab kita lah nak tengok sana sesuatu yang jauh kena pakai teropong. Alat dia nama teropong. Makna penglihatan tu tak sempurna. Pasal kena pakai teropong, kena pakai cermin mata. Tapi kalau kita ni tak perlu pakai teropong, tak perlu pakai cermin mata, maka ketika itu penglihatan dia sempurna. Meskipun kita menggunakan alat nama dia mata. Itu pada kita. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha sempurna, lebih-lebih lagi maha sempurna sebab tak perlu kepada alat, bukan teropong, mata pun tak perlu. Masya Allah. Ya, baik. Mendengar tidak melalui gendang telinga. Allah Maha mendengar tidak melalui gendang telinganya. Dan peranti pendengaran ataupun peranti alat-alat untuk mendengar. Macam kih mata tadi lah kita sebut. Kalau kaum Mujassimah dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada telinga, sebab nak mendengar mesti dengan telinga. Macam kih mata tadi, kalau tak ada telinga takkan dia mendengar dengan kepala, takkan dia mendengar dengan siku. Maka nak mendengar dengan telinga. Jadi telinga Allah macam mana? Mereka mengandaikan. Dia pun andai telinga Allah Ta'ala macam telinga manusia. Kerana telinga paling cantik sekali telinga manusia lah. Hal ni Allah Ta'ala gambarkan dalam 2-3 ayat Quran. Contohnya Allah Ta'ala kata, sesungguhnya apa yang kami ciptakan bagi kamu itu ialah sesuatu yang kamu kehendaki. Macam Allah Ta'ala ciptakan diri kita ni, kedudukan susunan tubuh badan kita, memang kita tak macam tu pun. Kalau ditanya, hang tak maukah hidung duduk di antara mata dengan mulut? Mana ada manusia tak mau? Kan? Habis nak ada hidung duk tahu nak letak hidung mau duduk kat punggung. Kalau ada manusia kata lagu tu, kan? Celau. Dan merujuk kepada makna manusia memang bersetuju dengan susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Cerita dia begitu. Baik. Jadi bila kita balik kepada hal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi ni, nak menanam keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar tidak perlu, tidak tertakluk kepada alat. Dan itulah sempurna. Yang tak sempurna ni yang berhajat kepada alat. Yang lemah ni yang berhajat kepada alat. Tapi yang lemah itu tak sedang, akhirnya dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna. Tu dia punya kesimpulan dia tu. Kenapa dia tak sedang kata dia ni tak sempurna? Melihat tidak sempurna, mendengar tidak sempurna, hidup tidak sempurna, mati pun tidak sempurna. Kenapa dia nak kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa dia nak mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Demikian bentuk pertanyaan yang kena patah balik mai kat kita. Sepatutnya begitu.
Tapi dia tak berlaku begitu. Dia dok rasa dia sempurna dah, elok belaka dah, semua dah, kan? Ini tabiat manusia yang kemudian Allah Ta'ala sabitkan dengan engkar, sabitkan dengan kufur. Baik tuan-tuan. Kemudian katanya sebagaimana Allah mengetahui tanpa melalui hati. Perbandingan ke atas melihat dengan mendengar ini Imam Ghazali bawa mai seperti mana Allah mengetahui tanpa melalui hati. Kita baca dah sebelumnya, kita muzakarah dah sebelumnya, sifat yang nak kena hadir dalam syahadah kita tu adalah ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui tanpa melalui hati. Kita kena mengetahui dengan hati. Pemikiran dia proses saja. Pikiran kita, akal kita cuma memproses maklumat, kan? Tempat untuk menyimpan maklumat betul tak betulnya, boleh tak bolehnya hati kita. Jadi secara umumnya disebut mengetahui, kita mengetahui dengan hati. Kemudian yang ketiganya baru disebut sir, rahsia. Kita nak buat tak buat, nak terima tak terima, nak ikut tak ikut, dia duduk di sir kita. Itu dalam ilmu tasawuf lah kita selalu sebut sir-sir ni, tuan-tuan. Cuma saya sebutlah fakta-fakta maklumat supaya kita ni tak lari daripada acuan ilmu. Tapi tetap hakikat dia mengetahui itu dia berpunca daripada berfikir. Boleh faham saya sebut, tuan-tuan? Pemikiran kita tu sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan, sampai kepada mengetahui pemikiran kita. Jadi tempat mengetahuinya ialah hati. Jadi kalau kita balik kepada kaedah tadi kita sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui tanpa melalui hati, maka jawapannya makhluk mengetahui dengan hati. Kenapa makhluk mengetahui dengan hati? Kerana makhluk berhajat kepada alat. Hati itu sebagai alat pengetahuan, pemikiran itu sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan. Tapi itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam banyak tempat, afala ta'qilun, afala ta'qilun, apakah mereka tidak berfikir, apakah mereka tidak berfikir. Setengah tempat Allah Ta'ala sebut ulul albab, yang merujuk kepada mana orang-orang yang berfikir. Nak menunjukkan kepada kita kata makhluk sebagai makhluk itulah alat untuk menyampaikan kepada pengetahuan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita terima dalam persaksian kita tak perlu pun kepada alat tu, tak perlu pun. Hanya kita perlu kepada alat. Pasal kita lemah. Maka sudah barang tentulah lemah lawan dia sempurna. Yang sempurna itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu kepada alat apapun untuk pengetahuan, untuk mengetahui. Maka pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha sempurna. Ilmu kita tak sempurna. Ilmu Allah maha sempurna. Justru ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha sempurna itulah daripadanya mai hukum hakam, titah perintah, sistem kehidupan yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Hak nama dia Islam. Hak nama dia Islam. Maka Islam tu sempurna berasaskan kepada dalil Quran baik, berasaskan kepada pemahaman baik. Islam tu sempurna. Sebab apa? Sebab mai daripada zat yang sempurna. Mai daripada sifat yang sempurna. Maka Islam tu sendiri sempurna. Dia lagu tu. Ini dia tak percaya kata Islam sempurna. Dia perkara yang kita bincang ni tuan-tuan, dia ada kaitan belakang ni. Sekarang ni kita kaitkan dengan ucapan dua kalimah syahadah. Hakikat sebenarnya dia kaitkan dengan seluruh perkara sampai ke mati. Hakikatnya macam tu. Tu saya sebut sikit sebanyak saya sebut. Kalau Allah Ta'ala ilmunya maha sempurna, maka yang dia cipta akan mai kat kita tu sempurna. Baik syariatnya, baik hukum hakam sempurna. Sebab itulah orang sebut Islam tu sempurna dan menyempurnakan. Kalau kita ikut Islam, sebab Islam tu sempurna, dia akan menyempurnakan kita. Macam itulah maksud selanjutnya, sampai bila-bila pun. Tapi dah kita tak percaya kat Islam, kita tak yakin kat Islam. Tengok dia penceramah di Sungai Limau Habang kata kita ni Islam dah. Saya pergi kat malam tu dengar ceramah apa? Ustaz nama tu, Ustaz menggelong cakap. Kita ni sempurna dah. Apa nak lagi, kita ada universiti Islam, kita ada bank Islam. Nak menggambarkan kata kita ni sudah Islam, sudah buat Islam. Kan? Tak kena tuan. Saya rasa kawan tu pun ustaz dia banyak duit kot. Tak tahulah kan. Kalau ustaz tu amanah dengan ilmunya, bukan lagu tu. Sebab Islam ni dia bukan duduk kat bank, bukan dia duduk kat parit, bukan dia duduk kat longkang.
Bukan dia duduk dekat universiti. Islam ni dia duduk dekat sistem. Saya sebut semalam dalam kuliah di Masjid Pekarang. Ada 5 sistem. Pokok tuan-tuan di sini tak bisa dengar saya sebut bila ni fakta-fakta contemporary. Ada 5 sistem kena tegak. Bahkan negara tu negara Islam bila dia tegak 5 sistem ni. Bila 5 sistem ni diqanunkan dengan nama Islam. Baru negara tu negara Islam. Mau kalau tidak negara tu negara munafik. Kan? Orang pun ada munafik, negara pun ada munafik, sama ya konsep dia. Bukan dia ada perbezaan apa-apa pun. Kalau orang ada beriman, negara pun ada beriman. Orang ada munafik, negara pun ada munafik. Orang ada kafir, negara pun ada kafir. Itulah sifatnya. Itulah kaedah yang diguna pakai, yang diajak melalui Al-Quran sunnah Nabi SAW. Jadi sebagai pengetahuan kontemporari, apa dia yang kita kena tegakkan 5 perkara ni apa dia? Nombor 1, sistem kerohanian Islam. Nak kena konunkan sistem kerohanian. Apa dia sistem kerohanian? Sistem pendidikan lebih-lebih utama lah kita katakan begitu. Tertakluk di bawah sistem kerohanian Islam tu sistem pendidikan. Dalil dia sila rujuk surah Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, abdikanlah dirimu kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Itu dalil merujuk kepada sistem kerohanian Islam. Maknanya negara dia kena konunkan perkara ni. Konun artinya menegakkan, menjadikan dia sebagai peraturan negara. Bahawa masyarakat dalam negara kita Malaysia ni kena mengaji pasal ini. Pendidikan dia kena utamakan pasal ini. Kena mengaji macam ni, misalnya kita kata. Baru dia okey. Barulah tumbuh masyarakat yang kenal Tuhan, kenal agama, kenal Islam. Dia begitu. Sebab apa? Sebab perkara tu dikonunkan. Tak boleh buat ke Ustaz? Tak boleh buat pasal apa? Pasal apa pula tak boleh buat? Lampu siang hari kita boleh pasang, mereka buat undang-undang. Naik motor, kan? Siang-siang hari, tengah hari, lit-lit tu naik motor pasang lampu. Tak pasang tak berani. Sampai Pak Long hadut motong kat dalam kampung Perak mana tala tu. Belah Jeniang tu kan. Duk motong dalam kampung Getah pun dia pasang lampu. Siang hari tengah pasal apa pasang lampu Pak Long? Takut lah. Takut polis saman. Takut kena saman. Baik, kenapa perkara itu boleh dilaksanakan? Jawapannya kerana dia dikonunkan. Sama lah tadi pun. Kalau dikonunkan oleh negara yang sistem kerohanian kita adalah sistem kerohanian Islam, yang acuan dia Quran dengan sunnah Nabi. Quran dah barang tentu dah abang mai kita. Perkara pertama sekali kena ajak sebagai contoh terhadap Luqman tadi, ajak anak kenal Allah, dan ajak anak jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh. Maka konun itu berlaku. Anak-anak keluar daripada sekolah kita, pengajian kita semua kenal jangan syirik pada Allah. Jangan syirik pada Allah, kan? Kenal Allah, jangan syirik pada Allah. Kenal syirik tu datang apa? Takkan cantik jadinya. Tapi dah kena tak konun sampai la ni. Bukan cakap tak konun, pakai undang-undang kapiang lalu. Pakai konun kafir. Konun syirik. Pasal kami sebelah bincang fiqh siasah. Kami bincang fiqh politik. Bila bincang fiqh politik ni, dalam tu dia ada definisi sebuah negara Islam lagu mana, definisi sebuah negara kafir lagu mana. Kami duk bincang pasal itulah. Tu yang isu tu dia keluar malam. Kan? Masya Allah, dah lah kita tak pakai hak Allah Ta'ala. Lepas tu kita pakai pula hak penjajah buat, hak orang putih buat, hak orang kafir buat. Konun tu yang kita tegakkan dalam sistem pendidikan kita. Lepas tu kita harap keluar mai kenal Allah. Kan? Kita harap keluar mai jadi manusia yang kenal syirik itu apa dia. Kita harap keluar mai jadi manusia yang elok, yang baik. Tak nak jadi baik kan tuan. Hak jadi baik ni kita syukurlah pada Allah pasal dia menemui kebaikan. Macam saya lah juga. Saya selalu menyesal diri saya. Kan? Pasal apa? Pasal dulu saya tak mau mengaji agama ni. Saya bukan minat dia, saya dah sebut tuan lah. Saya nak jadi doktor. Orang tua saya paksa saya, pituk saya penuh. Kan? Lah ni baru saya kata, oi mujuklah Allah Ta'ala hantar antu aku panggil cengil aku tu. Mula tidak aku jadi tak tahu munjah habis. Lah apa orang dia fikir aku tuan-tuan. Pasal saya melalui sistem pendidikan begitu. Tetapi hakikat yang kita katakan tadi, itulah dia. Cuba sistem pendidikan kita, dia konunkan seperti mana contoh kita sebut tak saat ni. Tuan-tuan tak perlu, kita tak perlu buka kitab macam ni malam ni. Semua pakai reti belakang dia. Apa dia, kenal Allah, kenal Rasul, kenal agama, kenal syirik itu apa, kenal kufur itu apa. Kerana itu kaedah dia. Oleh kerana tak kenal tuan-tuan, tempat ni saya tak tahulah, tapi
Saya di Manak Baru di Sungai Lalang tu, Allah tuan, cukup teruknya, out metamnya kan, depa tangkap baru lagi baru seminggu lepas tangkap anak sedang bermaksiat kan, bawa pergi nak buat budak-budak nak buat kes, nak pergi bincang dengan pak dia kata hangpa duk kalut apa anak aku, biar pergilah. Pak pula marah pula kan. Anak tu kata mula-mula depa tangkap anak tu mengaku bukan Islam kalau tak silap saya. Punca yang benda tu boleh bawa pergi sampai ke peringkat mak pak ni pasal anak-anak ni mengaku bukan Islam. Kami bukan orang Islam. Lebih kurang begitu lah kan. Jadi orang-orang yang terdengar benda ni, betul ke hampa main-main ke hampa betul ke hampa apa kan, nak cek dengan ibu bapa. Bila pergi cek dengan ibu bapa bukan nak ambil satu tindakan yang orang kata apa yang positif, dia negatif pula kepada orang ni kan, nak saman pula orang ni kerana pergi duk kacau anak dia dan sebagainya. Cuba tengok tuan, boleh faham apa saya sebut ni? Saya kata fakta kontemporari, dia kena sekali lalu ya. Nombor 2 dah sebut dah. Nombor 2, sistem sosial Islam. Negara kena tegakkan, kena konunkan sistem sosial tu. Lagu mana sistem sosial Islam? Banyak tempat Allah Ta'ala ajak dalam Quran. Surah Nur, Surah Nur, Surah Maryam, Surah Muhammad, Surah Ibrahim. Allah Ta'ala ajak banyak tempat. Lebih kurang kita nak habang kata bahasa mudah fahamnya, kena konunkan. Dalam negara ni, orang lelaki kena macam ni, orang perempuan kena macam ni. Ada kaedah dia. Orang lelaki kena tutup aurat begini, orang perempuan kena tutup aurat begini kan. Dengan dalam masa yang sama kena menutup punca-punca yang sampai kepada zina. Apa saja yang boleh menyampaikan kepada zina, tutup buang kan. Jangan bagi sampai kepada zina, jangan bagi terbukanya pintu zina. Itu kaedah sosial dalam Islam. Negara kena konunkan benda tu. Boleh faham apa saya sebut? Orang lelaki kena pakaian begini kan, kena buatlah peraturan-peraturan dia. Orang perempuan pula kena pakaian dia kena begini ketika keluar di tengah khalayak ramai. Adalah peraturan-peraturan ditunjukkan, kena konunkan. Kalau tak konunkan, mana nak boleh kan. Dan selanjutnya saya katakan tadi, tutup buang punca-punca pintu-pintu yang menyampaikan kepada zina. Tutup, barulah tak berlaku zina. Ini buka seluas-luasnya, lepas tu nak tangkap orang zina. Jenuh tangkap lah jawab dia kan. Baik, saya katakan tadi konun. Tengok kita konun ke tak? Mana ada konun? Tak ada konun kita pakai sistem bebas, free will, human right lah, gotu ni macam-macam lah kan. Itulah yang kita pakai. Jadi kita buka pintu zina seluas-luasnya, buat program-program campur lelaki perempuan kan. Campur lelaki perempuan, bukan kata budak-budak kita pok tua-tua ni kalau pergi duk campur kita jadi telaru. Yang kata budak-budak kan. Tak tahulah, saya tak tahu. Saya baca diri saya, orang lain saya tak tahu. Tuan-tuan mungkin warak lebih daripada saya. Saya tak warak ni, saya mengaku tak siap kan. Pasal kita duk kepung diri kita, mai kat masjid, mai kat surau, kita tak nampak lah benda-benda lagu tu. Kalau kita terdedah juga dengan kita sekali boleh jam gitu ya. Ini kelemahan yang kita kena akui kan. Ini perlu buka pula pintu tu seluas-luasnya, pintu-pintu yang bawa kepada zina. Buat mai K-pop, tak K-pop, mai. Itu saya tak tahu K-pop tu datang mah. Dengar bunyi gitu, aku tak tahu nampak. Olah kali baru saya tahu K-pop ni rupanya pop-pop Korea tu, menari Korea malu, nyanyi tu kan. Pop tu dah tentulah depa bukannya ada agama apa depa nak sandang. Dia menari baju tak pakai pun tak apa pop ni kan. Itu semua sesuatu yang cenderung kepada zina. Maknanya negara kita tak melaksanakan, tak meletakkan, tak mengkonunkan sistem sosial Islam. Dia meletakkan sistem sosial yang lain daripada Islam. Lepas tu nak marah kepada budak-budak bila jadi celaru. Lagu mana nak buat? Ini contoh. Yang ketiga, ekonomi. Negara kena konunkan sistem ekonomi Islam. Dia macam tu kan? Kena konunkan dia. Kena konun artinya kena tegakkan, bukan boleh duk cakap saja ya. Macam mana nak kena konunkan sistem ekonomi? Lah Allah Ta'ala ajak ringkas je. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli lagu mana pun tak apa. Berniaga lagu mana pun tak apa. Yang Allah Ta'ala haramkan ialah riba. Mana negara ni dia kena konunkan riba itu haram, riba tak boleh. Kena konun, bukan habaq buh poster tepi jalan ni bukan boleh. Tu yang kadang-kadang bila kita petikai orang marah kita. Kan? Kalau bank Islam ada bank Islam betul, tapi bank negara tu konvensional bank mengamalkan sistem riba.
Bank ni dia bernaung di bawah bank negara. Nak abang kata kalau kerohnya di hulu, mana mungkin jernih di hilang. Kalau keroh di hulu, kerohlah di hilang. Itulah falsafahnya. Kalau bank negara sudah mengamalkan riba, macam mana bank-bank kecil duduk di bawah dia nak terlepas daripada riba macam mana? Tak mungkin terlepas. Tak mungkin terlepas. Artinya dia mengamalkan riba juga. Cuma dia selindung sikitlah. Hak ni konsep Islam al-bait bitamam ajil. Yang ni al-qardul hasan. Kan? Yang ni apa nama dia? Betul lah. Kan? Kita pula berpegang dengan kaedah ulama kata kalau dah semua tak Islam pun ada satu benda baik kait dengan Islam, kita ambil lah. Kita ambil kaedah tu je. Boleh faham saya sebut tuan? Semuanya riba. Tak ada benda yang tak riba. Dia tak ada apa, kita tak mau riba tak apa. Iyalah tak mau riba tak apa. Beras kita makan tu mau riba tuan. Kan? Kalau kita tak bersangkut secara individu, saya bercakap ni dalam konteks sebuah negara. Negara tu yang bersangkut. Utang bank dunia, kita utang dunia 500 bilion kah? 512 bilion kah kalau tak silap saya. Negara berhutang kepada dunia, bank dunia. Dunia dah tentulah tak amalkan sistem Islam, dia amalkan sistem riba. Kan? Dengan sendirinya kita sebagai rakyat Malaysia ni sangkut dengan riba keliling. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Jadi sistem ekonomi tak ikut Islam, tak kononkan. Yang keempatnya, sistem politik. Kan? Sistem politik pun tak ikut Islam. Padahal kalau ikut sistem politik Islam cantik tuan. Tak ada masalah apa pun. Ni tak ikut Islam. Ikut sistem politik jahat. Tu nak abang tu. Kan? Sistem politik ni dia tak ikut Islam. Bila tak ikut Islam, dia luar daripada skop adil. Dia tak adil. Dia tipu. Dia bohong. Tuan. Hak terbaru Sungai Limau pun bohong belama. Kita tak mau nak cerita, tak mau cakap dah kita menang lah. Gah cakap buat letih. Kan? Tapi bohong lah, ya Allah. Tadi saya pergi, bukan kemarin. Pagi tadi saya duduk ada di sana. Kayuh mang dah. Voucher tak boleh tukang. Voucher sebelum pilihan raya tu, voucher tu 100. Dikepilkan dengan kad saluran mengundi 100. Ada 100, ada 200. Pok-pok ni hari ni nak pergi tukang kan. Tak boleh tukang. Habis dah. Ngamuk ayuh. Takkah kena tipu nama dia tuan? Saya kalau tipu saya tak apa, saya tak heran. Nak tipu ni paklong, maklong orang tua-tua ni kan. Kesian kat dia bang. Duk tanya pula ni macam mana ni, macam mana yang maklong hidup percaya awak bang. Kan? Puak ni memang puak mohong lah. Kita abang betul lah. Kan? Ni cerita di luar sana, bukan cerita di sini, cerita luar sana. Kan? Itu contoh lah. Termasuk dalam apa lagi, rasuahnya itu ini. Boleh sembang lah nak membeteras rasuah begitu. Boleh sembang ya sebenarnya tuan. Sebenarnya tak akan berlaku. Pasal apa? Pasal perkara itu tidak dikonunkan. Itu aja. Kalau konun, jangan kata orang lain tak boleh terlibat. Dia pun tak boleh terlibat. Mereka pun tak boleh terlibat. Tapi kerana tak dikonunkan. Habis sistem politik kita jadi jahanam, jadi lingkup, jadi huduh, jadi buruk, tak tahu mana puncak. Sebab itu kalau orang main satu orang ustaz dia berpandangan politik ni kotor. Kadang-kadang pandangan dia tu boleh diterima sebab keadaan tu telah menyebabkan politik itu jadi kotor. Hakikatnya sebenarnya politik ini perkara yang Allah sebut dalam Quran, Allah Taala sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis. Tapi kenapa dia jadi demikian kotor? Kerana orang-orang yang terlibat dengan politik itu tidak mengkononkan sistem politik Islam. Akhirnya jadi harubih-harubih. Tu baru tahap tu tak jaya tengoklah. Dia akan jadi sebuah Mesir tu. Dia kotok habis serba-serbi kan. Dia akan jadi begitu. Baik, ringkas kata. Yang keempat, yang kelimanya adalah sistem undang-undang. Kena kononkan sistem. Negara kena kononkan sistem undang-undang tu. Apa dia sistem undang-undang? Lah Allah Taala sebut dalam Quran banyak dah. Yang nama dia hudud, yang nama dia ta'zir, yang nama dia qisas. Kan? Itu semua adalah sistem undang-undang Islam. Kena kononkan benda tu. Konon artinya kena tegakkan benda tu. Barulah penyelesai kepada masalah ummah. Ini dia tak tegakkan. Habis dia tak tegak, sudahlah. Dia pakai pula undang-undang kafir. Undang-undang ciptaan manusia. Ciptaan manusia itu satu hal. Tapi mai daripada penjajah. Undang-undang kafir. Orang kafir yang gubal undang-undang ni, kepala dia bukan ada bersangkut dengan Islam. Kepala dia bersangkut dengan Yahudi, bersangkut dengan Kristian sebagainya. Makna mentaliti itu dah kafir dah. Sudah tentu dia buat undang-undang pun berasaskan kepada kekafiran dia.
Sebab itu tak salah kita sebut undang-undang kafir. Maka undang-undang itulah yang ditegakkan, menafikan undang-undang Islam. Kalau demikian sifatnya, macam mana nak kata negara Islam? Tak boleh ustaz, pasal pemerintah ada Islam. Munafik. Mana negara tu negara munafik. Demikianlah perbincangan kami pada malam kemarin. Bukan bab ni nak bincang di sini, cuma nak habaq contemporary punya knowledge, pengetahuan kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut isu kita sebut saat ni dalam kitab kita ni, sebut ilmu mengetahui. Allah Ta'ala ni maha mengetahui, sehingga dengan pengetahuan yang maha sempurna itu, dia menciptakan hukum peraturan mai kepada kita hamba, yang sepatutnya kita ni tak ada dolak dalih dah, tak ada takwil dah. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan hantar mai kat kita, suruh kita laksanakan, tak ada hak untuk kita pertikai, tak ada hak untuk kita takwil lagi dah. Kerana apa? Kerana hak itulah yang paling sempurna. Sebab pengetahuannya sempurna, ilmunya sempurna berbanding ilmu kita. Kan? Tapi tak buat juga, tak laksanakan juga sampai kepada peringkat negara. Macam saya katakan tadi, tak laksanakan juga. Tapi sembang pi rata-rata abang kita Islam dah. Negara-negara Islam lain semua memuji kita. Kan? Dr. Zakir Naik tadi, saya duk cerita Dr. Zakir Naik tadi kan. Pasal apa dia dapat tokoh Ma'al Hijrah? Pasal dia kata Malaysia sebuah negara Islam yang betul. Itu saja. Tuan-tuan perasan tak? Bukan pasal dia tokoh, orang kata apa tu. Kalau pasal itu tak ada siapa yang nak bagi pa kat dia kan. Berlambak lagi orang macam tu. Tak bagi pun. Pasal apa bagi pada Dr. Zakir Naik? Pasal Dr. Zakir Naik dah kata Islam sebuah negara, Malaysia sebuah negara Islam yang tulen, yang betul. Pasal itu je. Betul tuan-tuan alasan saya. Sopa dengan Karam Singh Walia. Karam Singh Walia pun tokoh Ma'al Hijrah kalau ni kan. Tu nak pelik apa tuan-tuan dalam lagu ni. Saya orang perempuan, saya duk pelik, saya tak suruh pelik saya abang ada pelan-pelan macam saya abang tuan-tuan. Baik, boleh faham tuan-tuan? Jadi di sanalah cara kita beristimbat dengan ilmu Allah. Kalau hang yakin sungguh bahawa ilmu Allah tu sempurna, hang kena melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahasa mudah dia begitu. Kan? Tapi di sana memperlihatkan kepada kita, kata pemimpin-pemimpin ni dia tak yakin dengan ilmu Allah yang maha sempurna ni. Kan? Tak yakin. Maka mereka melaksanakan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat pasal kita masyarakat majmuk. Lah masyarakat tu pun makhluk Tuhan sampai tu lah juga. Kan? Kalau manusia semua boleh terima Allah Ta'ala cipta kepala sampai kaki begitu susunan dia, maka manusia semua boleh terima hukum Allah yang Allah Ta'ala buat sesuai dengan manusia ni. Percayalah. Tapi kerana tak dilaksanakan, itulah masalah dia. Kalau dilaksanakan, tak ada masalah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube Kampung Haka. Saya pun type YouTube tengok Kampung Haka, keluar Kampung Haka. Majlis bandara mai robohkan mereka punya rumah. Ada satu India keluar. Itu pasal lah, lu orang Islam tak ikut Islam punya law. Kalau lu orang ikut Islam punya law, tak jadi ini macam. Lu orang tak ikut Islam punya law, itu pasal lah jadi ini macam. Satu India duk cakap lagu tu. Mana India tu lebih faham lagi daripada orang Islam. Tuan. Jadi itulah realiti dia. Realiti dari segi pegangan maksud saya. Dan kita bercakap ni, kita berkuliah ni merujuk kepada kaedah kita berpegang. Macam mana kita nak berpegang dengan Allah Maha Sempurna? Macam tu cara dia. Mesti sampai kepada pelaksanaan dalam hidup kita. Bukan mulut kita mengaku, tapi tindakan kita macam lain. Kan? Mulut kita mengaku Allah Maha Sempurna, agama Islam sempurna, kembali kepada Islam, Ma'al Hijrah, begitu begini. Tapi dari segi pelaksanaan kita bercanggah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini sifat-sifat munafik. Tak boleh tuan-tuan. Baik. Selanjutnya, sebagaimana Allah mengetahui tanpa melalui hati, memukul tanpa melalui anggota tubuh, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memukul. Istilah memukul ini terjemahan. Adakah Allah Subhanahu wa taala memukul? Dah. Sebab memukul ini sifat makhluk. Kan? Pukul, sepak, terajang, tumbuk. Kan? Tumbuk di Sungai Limau bertumbuk. Tak tumbuk main mana ambil duk maki tak tawan. Seorang muda telah tumbuk seorang perempuan, orang perempuan tua. Kan? Dah maklum tu loklang. Pi duk maki kau ni, budak muda ni, dah maki sudahlah, katalah maki, kata mencarut bagai-bagai kata dekat mak budak ni. Budak ni pun mana tahan.
Yang kata budak orang lain dengan saya pun tak tahan kalau duk maki lagu tu kan. Dia tangkap makcik ni, bila tangkap makcik ni tanya, siapa suruh kata lu ni? Depa upah saya RM30 suruh cakap macam ni. Maknanya ada orang upah makcik ni suruh bercakap lagu tu. Ni kata termasuk kes politik dengan Selawar tadi ni kan. Bagi kat makcik ni RM30, suruh makcik ni bawa bendera dalam lokasi yang tidak boleh bawa sebarang lambang. Orang marah, bila orang marah, depa pesan makcik ni kalau orang tu marah, maki. Depa cuba nak mewujudkan provokasi. Memang terjadi sungguhlah kan. Bila budak ada satu budak dia marah kan, makcik tu sudah maki dia sebab dia terima arahan dapat RM30 supaya maki kan. Dia pun maki, budak ni pun tak tahan lompat pergi penampang kan. Jadi isu. Tengok sudah tumbuk seorang orang pemuda, sudah tumbuk pula orang tua. Padahal benda tu dirancangkan supaya jadi macam tu. Uduhlah tuan-tuan kan. Tak apalah kita nak bercakap bab ni, bab memukul ni sifat makhluk, tapi nak bercakap, nak ambil balik perkataan memukul ini ialah menjatuhkan atau memberikan sesuatu, menimpakan sesuatu. Itu maknanya, makna memukul dalam buku kita ni, menimpakan sesuatu tanpa melalui anggota tubuh. Maknanya Allah Ta'ala bukan pakai tangan. Kita nak menimpakan sesuatu pada orang, kita tampak dia dengan tangan kita kan? Kita saipak dia dengan kaki kita, kita terajang dia dengan kaki kita. Lembu pun macam tu juga, rimau pun macam tu juga, apa pun macam tu. Dia mesti menggunakan anggota pada tubuhnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Sebagai satu tasawur, nak habaq kata satu, kita tak boleh berbicara tentang tubuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Nombor duanya, Allah Subhanahu Wa Taala tak bergantung kepada sebarang alat untuk menyampaikan sesuatu, untuk menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala tak bergantung kepada sebarang alat kan? Macam itulah maksudnya. Sebab itu nak mati, kita tengok mati ya kan? Tak perlu apa-apa pun boleh mati Cuma sunnah alamnya Allah Ta'ala sabitkan kita dengan sebab. Sebab manusia ni kalau tak bersabit dengan sebab pun dia jadi celaru lah. Celaru yang awak main. Jadi Allah Ta'ala sabitkan mati sebab apa? Kencing manis. Mati sebab apa? Sakit jantung. Mati sebab apa? Ada sebab. Hakikatnya tanpa sebab tu pun Allah Ta'ala boleh mematikan kita. Baik. Menciptakan sesuatu tanpa alat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana kita sebut tadi sebagai gambaran sempurnanya menciptakan sesuatu tanpa alat. Tak perlu alat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nak pakai alat apa? Kan? Kita aja nak buat rumah kena ada itu kena ada ni, tak cukup alat, tak boleh buat aja. Kan? Makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kun fayakun. Jadi kata dia, jadi. Baik. Sebab sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sebab Imam Ghazali kata dalam hal ni, sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Maka tak sama di sini merujuk kepada makna tidak ada perbandingan. Tak boleh kita nak banding dengan makhluk. Kalau Allah ada sifat ada mata melihat, kita nak banding dengan kita pun melihat, tak boleh. Sebab melihat kita menggunakan alat, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa menggunakan alat. Sebagaimana zatnya tidak sama dengan zat makhluk, sebagaimana zat Allah SWT tidak sama dengan zat makhluk. Sebagai gambaran, sebagai tasawur, sebagai gambaran sempurnanya apa saja pada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sempurnanya apa saja, khasnya yang kita bincang malam ni, as-sam'u wal basar. As-sam'u, melihatnya Allah, mendengarnya Allah SWT, dan sempurnanya melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebagai sempurna yang sungguh-sungguh sempurna. Saya gunakan istilah akan sebagai, pasal para ulama menggunakan istilah dalam bahasa Arabnya basru basran. Itu istilah dia gunakan. Makna kalau melihat akan sebagai melihat yang sempurna. Itu terjemahan-terjemahan yang diberikan. So tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, setelah kita mendengar sikit sebanyak penjelasan tambahan, mungkin kita dah mendengar sebelum-sebelumnya kan, kita pun rata kita pergi mengaji, kita pergi tadah dan sebagainya. Maklumat ini sebenarnya untuk apa? Maklumat ini untuk kita yakini ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita tak bincang di wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun kita sebut input yang mesti ada ketika kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan sekiranya kita mampu untuk meyakini semua perkara itu ketika kita melafazkannya, para ulama kata itulah syahadah yang sempurna. Jadi realiti dia tuan-tuan muslimin muslimat sekalian,
kita cuba mencari syahadah yang sempurna. Bukan kata hari ini, bukan kata esok, bahkan sampai ke mati kita pun kita nak sampai kepada syahadah yang sempurna. Sebab yang sempurna itulah Nabi kata berat pada timbangan tapi dia ringan pada lidah. Ringan pada lidah tapi berat pada timbangan, iaitu la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita nak sampai kepada situ. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT kita berhenti setakat itu dulu. Wallahu a'lamu bisawabihi atau kama qala. Ada soalan apa yang saya perlu jawab tuan-tuan malam ni? Ya, silakan. Assalamualaikum. Al-basar. Okey. Kemudian baru sama. Okey. 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 Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bahkan seluruh tempat dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sifat as-sam'u kemudian baru al-basar. Sama' kemudian baru Allah mendatangkan sifat basar. Artinya Allah mendatangkan sifat mendengar dulu, kemudian baru Allah mendatangkan sifat melihat. Seluruh Quran macam itulah, kan? Persoalan yang timbul malam ni ditimbulkan oleh abang kita ialah ada komentar ke, huraian ke, hujah ulama kenapa as-sam'u dulu kemudian baru basar? Kenapa dengar dulu kemudian baru melihat? Apakah ada khilaf di sana? Kalau kita kata melihat dulu kemudian baru mendengar, boleh ke tak boleh misalnya, kan? Dan kalau boleh kenapa misalnya? Kalau tak boleh kenapa? Kan? Ataupun apa sebabnya Allah Taala mendatangkan dengar dulu kemudian baru melihat? Okey. Persoalan selanjutnya timbul di sana, ada huraian. Ya, ada huraian. Di antara yang menghuraikan kalau ulama Nusantara kita ni dalam kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin ni Syekh Daud bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah taala. Aqidatun Najin pun menghuraikannya, dan banyak kitab lah sebenarnya, banyak kitab. Ulama berhujah secara pengetahuan kita, secara pengetahuan manusiawi, bahawa mendahului sifat sifat mendengar daripada sifat basar itu kerana hakikatnya sebenarnya mendengar. Dalam arti kata yang lain, dengar memadai walaupun tak melihat. Tapi kalau dengar dah, dia melihat belum tentu. Dia melihat tapi dia tak dengar, belum tentu dia boleh terima. Tapi kalau dia mendengar dan melihat, dia akan terima. Ataupun dia mendengar tapi dia tak melihat pun dia boleh terima. Ini rasional manusia. Okey, dalam kes ni hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sabitkan dengan mendengar dari mendahului melihat, kerana sebelum Nabi Adam, dalam huraian ulama, saya petik daripada huraian ulama, Nabi Adam alaihissalam sebelum boleh mendengar, sebelum boleh melihat, dia mendengar. Kalau kita baca dalam rentetan hipotesis Nabi Adam alaihissalam, ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh ke jasad Nabi Adam alaihissalam yang waktu itu tak bernyawa lagi, kan? Tiupkan jasad. Malaikat Jibril ni turun naik turun dalam tempoh 40 katanya. Setengah kata 40 hari, setengah katanya 4 bulan, setengah katanya 40 tahun. Jadi khilaf di kalangan ulama, apakah 40 hari atau apakah 40 tahun. Kita tak usah campur lah. Sana duduk campur 40 hari 40 tahun jadi semua ya, kan? Jadi kita kirakan malaikat Jibril ni turun naik selama 40 hari kah, 40 tahun kah, tak tahu, kan? Ulama tak bagi sesuatu yang tepat. Nak tiup roh kepada Nabi Adam tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi Adam tak menguat. Nak tiup roh tu tak menguat. Sehinggalah Nabi Adam kata, malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah SWT, lagu mana nak buat ni?
Maka Allah Subhanahu wa taala pun sebut satu kunci, satu key dia, kan? Dallu a'la. Satu kunci. Wahai Jibril, hang sebut hampir dekat jasad Adam ni sebelum hang tiupkan roh, hang sebut dallu a'la. Maka Jibril pun mai sebut dallu a'la, barulah bergerak. Artinya apa? Barulah Jibril pun tiupkan roh masuk. Artinya apa? Artinya dengar. Maknanya jasad Nabi Adam tadi ni dia dengar perkataan dallu a'la tu. Dia dengar. Kan? Barulah tiup roh. Sebab itu dalam hal ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kirakan saya tak jauh tersasar benda saya nak cakap ni. Sebab itulah pendengaran ni satu benda yang dia muafakat mati pun dia dengar. Boleh faham tuan? Dia mati tapi dia dengar. Tu yang timbul dalam konteks kita hari ni apa panggil talqin dia dikubur dengan kawah tu mati dah, tak tengok apa dah, tapi dia dengar. Kita meyakini perkara tu, kan? Termasuklah dalam hal-hal lain, walaupun jasad tu kaku mati tak ada nyawa, tapi dia dengar. Itu diyakini oleh sekalian ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, boleh faham apa saya sebut tu? Tu saya baca beberapa hadis. Tuan-tuan baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Laits Samarqandi rahimahullah taala dalam Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, berkenaan dengan mayat, kemudian dia mendengar apa saja yang dibicarakan oleh anak pinak dia, kan? Hang berabut ke, hang apa ke, mayat tu dia mendengar. Isu tu dibincangkan oleh Abu Laits Samarqandi, dan saya kutip benda tu bagi menyokong hujah bahawa mendengar itu adalah satu hal yang sangat-sangat, orang kata apa, kompleks dalam persoalan yang kita katakan tadi. Dan secara teorinya para ulama kata mendengar itu adalah asas daripada melihat. Sebab itulah kita disebut orang kalau dia duk dengar hadis Nabi, dia duk dengar ayat Quran, insya-Allah dia pergi cari, dia akan cari tang mana kebenaran. Cari itu baru dia melihat. Tapi kalau dia tak mau dengar hadis Nabi, dia tak mau dengar apa semua, dia tak mau dengar ayat Quran, dia tak akan mencari kebenaran, maka dia tak akan nampak kebenaran. Mak nampak ni mai kemudian. Dan hal tu yang saya duk bagi contoh Sungai Lalang tempat saya, tuan-tuan. Belambok. Dia tak mau nak dengar. Lepas tu nak cerita kebenaran mai kok mana kat depa. Kita habaq kata politik Islam pun ni lah. Islam ada politik kah? Dia pergi tu pula dah. Kan? Lepas tu kita habaq ekonomi Islam macam ni, dia kata lah bila pula Islam bincang ekonomi. Maknanya selama mai dia tak pernah tahu kata agama Islam tu sempurna. Dia tak pernah tahu. Kan? Dia tahu Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, bubuk sorak. Korban, bubuk sorak gitu. Kan? Dia tahu dekat tu ya. Tu pun tahu pasal dia tengok kerja buat tu duk buat. Kalau tak ada orang buat kerja buat tu buat, dia pun tak akan tahu kata Islam tu lugu tu. Maknanya canggung, tak tahu apa. Inilah permasalahan. Puncanya kenapa? Kerana tak mau dengar. Sama lah kalau masjid kita ni pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan semua orang taman sana, taman ni mana? Contohnya kita kata, kalau tak mau dengar, sampai bila pun dia tak akan jumpa dengan, tak akan melihat kebenarannya apa. Yang ada, kono tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni mengatakan orang, ustaz ni lagu tu, ustaz ni, yang akan ada lagu tu lah. Sebab itulah kita menyeru, ni tambah hijrah ni tuan. Mai hijrah kepada memahami ayat Allah, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Satu fenomena yang berlaku di barat sana, di Amerika, di Eropah sana, satu fenomena saya katakan, orang pakat nak kenal Islam. Saya pun ada orang email saya untuk jadi lecturer di UK, di Muslim College UK. Mereka jemput pergi sana, mereka sediakan untuk malam-malam untuk mengajar. Tapi takkanlah saya nak pergi lompat duduk tempat orang, tempat saya jadi tak tahu hal punya. Contohnya lagu tu lah kan. Tempat saya ni bukan tang ni, tempat saya Sungai Lalang lah. Jadi tak tahu hal punya. Ni dia. Jadi mai. Saya menyeru malam ni, speaker kita boleh dengar luar sampai tang mana-mana, setakat mana boleh dengar, saya seru mai ke masjid ni, kita kembali balik. Kita hijrah kepada memahami Al-Quran, kita hijrah kepada memahami hadis-hadis Nabi SAW, sesuatu yang mampu menjadi pencerahan kepada kita untuk melalui perjalanan sehingga sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah taman mana pun, duduk tang mana pun, kan? Hang tak kenal kat Ustaz Hamdan, tak apa, hang cari Ustaz lain. Kadang-kadang pasien tu manusia ni, Ustaz ni dia tak kenal, dia kenal kat Ustaz ni dia macam-macam lah kan. Tak kisahlah, yang penting jangan lari daripada skop memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW.
Kita tertarik dengan fenomena di barat ni tuan. Buka YouTube tengoklah, Zakir Naik itu pun tak apa. Buat program masuk Islam, buat program masuk Islam. Dahsyat. Kan? Barangkali ayat Allah SWT tu dah sampai dah masa kot. Orang-orang yang tak Islam tu akan terima Islam berbondong-bondong. Bondong-bondong ni berduyun-duyun lah. Kan? Menerima Islam. Kita hak Islam ni duk tak peduli pada Islam. Berat lah. Kita takut lagu tu terbalik kuang kan. Hak takat dunia satu pasal, bangkit-bangkit depan Allah Ta'ala akhirat esok tak ada apa. Lagi terlalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Tuan-tuan, mengampuni kita semua dunia dan akhirat. Wallahualam. Ada soalan lain tak? Weh, lewat kita orang ni, pukul 9 nak? Tak ada? Baik, kalau tak ada soalan lain tuan-tuan, malam ni siapa yang nak minuman za'faran untuk merawat diri, ada orang telefon saya tadi, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, sekali lagi jangan tolong sana. Ayam za'faran. Saya nak perbetul balik fakta. Ada orang telefon saya silap minum. Saya duk pesan dah, jangan yang lelaki jangan minum yang label pink. Yang label pink ini kalau dia minum, dia tetap akan ada satu gangguan hormon. Bukanlah mudarat, benda ni dia tak buat mudarat kalau sat kan tuan. Takut jangka masa panjang dia duk minum dia amai dia bawa mudarat ni. Kalau lelaki dia gaduh nak jadi perempuan. Dia gaduh nak jadi lembek, lemah, gemalai. Bahaya. Kan? Pasal apa? Pasal kaedah saya buat ni bukan kaedah belakang dapur. Kaedah saya buat ni kaedah sains moden. Selain daripada za'faran itu sunnah Nabi, satu bahan, satu perkara yang sangat sunnah, menjadi makanan yang sunnah. Dan saya kutip dalam buku-buku perubatan Islam, especially buku-buku perubatan dalam bahasa Parsi. Kalau kita sebut akidah Syiah lah kan. Tapi saya bukan Syiah, saya rujuk bab perubatan sahaja. Jadi dalam buku-buku Farsi ni banyak bercakap tentang za'faran ni. Dalam hadis Nabi pun ada berkenaan dengan za'faran ni. Tuan-tuan buka hadis, especially hadis berkenaan dengan Nabi Isa. Kalau tuan-tuan buka hadis berkenaan dengan Nabi Isa turun mai ke bumi, okey, dalam hadis tu ada 4-5 hadis yang berkaitan. Nabi menyebut tentang za'faran. Salah satu hadis Nabi menyebut makanan Nabi Isa ketika dia turun mai ke bumi balik ni, kan, makanannya selain daripada dia tak makan benda lain melainkan dia makan roti yang dibuat daripada tepung gandum solid, roti, dan dia minum hanya za'faran. Tuan-tuan baca dalam hadis tu. Saya nak menunjukkan kepada tuan-tuan yang za'faran ini adalah satu benda yang memang ada dalam sunnah Nabi SAW. Cuma sains moden ni mengkaji dia. Sains moden mengkaji dia dalam banyak. Orang putih dia ada 300 nama dia sebut macam-macam, kita menjadi penin kan. Saya tak merujuk kepada kajian Amerika, saya tak merujuk pada kajian Europe, saya rujuk pada kajian Georgia. Satu pusat kajian di Georgia. Dia mengkaji berkenaan dengan za'faran ini, dan bila kita teli ternyata dia berbetulan dengan hadis Nabi SAW. Betul macam Nabi kata tentang sifat-sifat za'faran. Jadi za'faran ni tuan-tuan, bila saya buat dia, saya buat perempuan untuk perempuan, lelaki untuk laki-laki. Kalau tuan-tuan tanya Ustaz Hamdan mengaji tang mana yang boleh buat ambil lagu tu, saya memang mengaji biomedical science, biomedic science, saya memang mengaji bab tu. Jadi saya buat tu, dia fungsi dia merawat orang perempuan, khas merawat orang perempuan, merawat orang lelaki, khas merawat orang lelaki. Dia tak sama. Sebab tubuh badan kita orang lelaki, pengaruh kepada body development adalah dia panggil hormon. Hormon tu nama dia pestrogen. Hormon lelaki ni nama dia pestrogen. Kalau tuan-tuan ada orang fizik, orang sains sudah tentu faham apa yang saya bercakap. Hormon lelaki yang kontrol body development, yang kontrol kita punya body, segak, bugak, lembek, tak larat, hormon nama dia pestrogen. Yang perempuan nama dia estrogen. Pestrogen, estrogen. So za'faran yang kita buat dalam ayam minuman untuk perempuan tu, kita buat dia membantu mengawal estrogen. Sebab itu kalau lelaki minum, dia akan mengawal estrogen lelaki. Orang lelaki dia tak boleh estrogen kuat, dia kena estrogen tu sikitnya, pestrogen kena kuat. Kalau orang perempuan estrogen kena kuat, pestrogen tu dia kena sikitnya. Kalau tidak mampu hidup. Kaedah dia tu. Jadi sebab tu saya katakan orang perempuan minum, dia mendevelopkan estrogen. Dia susun atur semula.
estrogen, hormon estrogen itu, dan hormon inilah yang akan membantu untuk protect body, badan seorang perempuan, seorang wanita. Dia membaik pulih sistem-sistem mana yang problem. Mekanisme dia, pertama dia merawat darah, kedua dia merawat saraf, dan ketiga dia merawat sel. Itu dia punya mekanisme za'faran. Kan? Merawat darah macam mana? Dia buang semua perkara-perkara yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia, toksik dan sebagainya dia buang. Nombor dua, bila darah dia elok, dia akan merawat sel. Yang kepek-kepek tu dia jadi elok. Sel kita, saraf kita. Saraf kita ni macam paip kita, dia boleh kepek. Kepek tadi, contohnya dia kepek di bahagian paha kita, maka bahagian bawah kaki kita akan kebah, akan menyucuk-nyucuk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak cukup supply darah, tak cukup supply oksigen. Kenapa berlaku begitu? Sebab kita punya salur darah dia kepek. Boleh faham saya sebut tuan-tuan? Itu teori dia, tak bercanggah pun dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Demikianlah hal-hal lain pun. Termasuklah orang yang jadi migraine. Sebab apa? Sebab salur-salur darah yang halus tu tersumbat. Tersumbat dengan uric acid ke, kolesterol ke, atau sebarang toksik yang duduk di dalam darah. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama saja sifat dia. Tetapi yang nak membantu uraikan balik apa yang menjadi masalah kepada badan kita adalah estrogen bagi lelaki, estrogen bagi perempuan. Sebab tu orang perempuan jangan minum yang lelaki punya. Silap tak apa, takat segelas, 2 gelas, 3 gelas, sebotol pun saya rasa tak apa lagi. Tapi kalau melarat 3-4 botol, dia akan tumbuh misai. Hal ni kita abang betul-betul kan? Dia akan tumbuh misai, dia nak jadi janggut, berat. Jenuh pula dah. Kan? Orang lelaki pun macam tu juga. Kalau dia duk amai label pink tu, hak widah, hak untuk perempuan tu, kalau dia ada misai pun misai dia kuat nak habis. Janggut-janggut pun saat ni saya buat biarkan licin. Berat. Dan benda ni budak-budak saya sebelum timbul masalah ni, budak-budak saya test saya dulu lagi. Depa nak tengok Ustaz Hamdan ni betul ke tak betul. Budak-budak tu depa pergi mengaji di Yaman lah, balik dia mengajak kata dah. Depa buat kerja dengan saya, depa test. Saya sampai satu 3-4 hari kemudian saya balik pergi ke kilang tengok budak tu mengaku, Ustaz pasal apa? Tak tahu saya tek saya sakit dah Ustaz. Budak jantan, budak lelaki, dia tek saya sakit. Saya sakit guna, dia kata dua-dua belah jadi sakit macam pasal apa tu. Saya pun fikir, saya kata budak-budak ni muka darah wirdah dalam perasaan ni. Kan? Lepas seorang mengadu, seorang lagi mengadu. Dia kata saya pun nak puasa kat Ustaz. Saya kata siap lah. Lama-lama saya kata hampa ni betul-betul hampa minum wirdah betul ya. Depa pun tengok betul apa tahu Ustaz. Jadi nak abang kita orang jantan jangan. Saat ni dia naik hak tu payah. Kan? Orang perempuan tak apa. Betul tak benar kan? Tu. Jadi sejauh mana za'faran ni mampu membantu kita? Saya nak bercakap sikit tuan-tuan. Pakai mungkin bulan depan tak tahulah kalau jadi ada aktiviti saya nak sebut sikit. Sejauh mana za'faran boleh membantu kita? Saya kata za'faran ni boleh membantu asal saja kita istiqamah. Ikut dia punya skill. Jangan tak ikut skill. Orang kita ni kadang-kadang lok lebih pada doktor. Doktor bagi ubat 30 biji, suruh makan selama 10 hari, berarti sehari 2 biji. Contohnya lagu tu lah kan. Dia tutuh sehari tu habis 30 biji nak lega cepat. Boleh jadi kan? Tak boleh. Dia kena ikut skill dia. Maka kita bagi skill kita recommend. Kalau ada masalah sungguh, sehari 3 kali, sekali ambil 200 ml. 3 kali sehari. Pagi, petang, malam. Especially malam, jangan tinggal. Sebab ilmu kesihatan Islam mengajak kita, tubuh kita merawat kita sehari 2 kali sahaja. Tubuh merawat kita. Tubuh kita merawat kita. Dia panggil dalam kes ni, dia panggil antibody. Kita punya antibody. Dia serve kita punya tubuh 2 kali. Satu waktu pagi, sebelum kita aktif. Nombor 2 waktu malam, sewaktu kita tidur. Dalam arti kata yang lain, tubuh kita merawat kita sewaktu kita berehat. Sebab itu saya recommend, sana 3 kali sehari. Itu dia panggil clinical bisai. Tengah hari tak ambil pun tak apa. Tengah hari ni dia tak berapa membantu. Cuma kita nak bagi dia buang toksiknya. Kata dia begitu. Pagi dengan malam kena ambil. InsyaAllah. Saya ada kes leukemia. Mana ada ubat leukemia tuan-tuan? Setakat lah. Tuan-tuan klik dalam internet satu dunia tak ada ubat leukemia. Tapi saya dah ada kes leukemia yang sembuh. Duduk Taman Ria Jaya 2 orang, duduk di Seberang Jaya seorang. Pasal saya punya pasaran sekitar ni saja, tak pergi jauh mana pun. Tu, leukemia. Saya ada kes thalassemia. Thalassemia pun tak ada ubat. Tapi ada, dengan izin Allah SWT, za'faran membantu, menyembuhkan. Kes stroke, kes buasir, kes apa bagai-bagai ni tuan, lembok-lembok lah. Kan? Cumanya, saya nak habaq kat tuan-tuan malam ni share sikit masa begitu panjang. Ada satu kes. Seorang lelaki berusia 84 tahun. 86 tahun, 85 tahun ni. Saya berjumpa dengan dia waktu umur dia 80 tahun. Cukup teruk tuan-tuan, tidur
tak boleh bangkit dah. Umur pun 80 tahun. Kita duk anggap kata umur tua punya pasal. Sakit buah pinggang sepasal lagi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya berjumpa pula bulan lepas. Saya terkejut berjumpa dia tengah duk naik basikal. Tu basikal apa depa duk naik halau ni mahal-mahal tu basikal apa? Mountain bike ke apa orang panggil kan? Mountain bike tu. Satu orang tua umur 85 tahun naik basikal mountain bike tu. Minta maaf cakap tuan-tuan. Saya pun berjumpa dengan dia, saya sembang dengan dia. Saya kata, Pak Su, sihat kalau ni? Dia kata, sihat alhamdulillah. Dulu dia sakit buah pinggang. So waktu saya mula-mula bagi Allah barang dengan dia, kemudian sakit buah pinggang dia sembuh. Kemudian dialisis pun dah diberhentikan oleh pakar, kan? Kemudian dia terus mengamalkan minuman za'faran tu sampai umur dia 85 tahun. Berarti 5 tahun dia mengamalkan minuman za'faran. Kesihatan dia saya tengok tahap-tahap yang cukup cantik. Umur 85 tahun. Saya tanya dia, Pak Su ni apa rahsia Pak Su? Dia rahsia apa? Hang yang bagi kat aku yang za'faran, aku nak minum bela. Patutlah anak dia duk ambil sekotak sebulan. Saya duk ingat anak dia berniaga ke apa tak ada. Rupanya anak dia duk supply kat dia. Umur 85 tahun. Nama dia Pak Su Mak Isa. Asal Marisik. Lalu ni duduk di Sungai Lalang. Saya tuan-tuan umur 85 tahun ni, jangan kata umur 50 tahun orang kita tersadai banyak lah kan. Tersadai 50 tahun ni gaut lah, jimanih lah, duk slow mission, tak lepi lah. Ini dia kayu mountain bike tu 1 hari 10 km. 1 hari 10 km. Jadi saya ambil dia sebagai satu hipotesis dan testimoni. Dan dia pun mengakui kepada saya, amalan dia adalah minuman za'faran. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kalau ditanya kepada saya, apa za'faran boleh bantu? Saya pun kadang-kadang saya tak tahu nak jawab. Tapi kalau tuan-tuan yakin dengan sunnah Nabi, tuan-tuan ikut dia punya kaedah minum dia, saya confident dia akan membantu menyembuhkan kita ataupun mengurangkan penyakit kita. Mengurangkan tahap sakit. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya ada bagai, kalau tuan-tuan ada kecil manis, tuan-tuan minum air za'faran, tuan-tuan amai kapsul. Saya ada kapsul yang saya buat dulu, saya buat dalam bentuk jus. Sekarang ni saya buat dalam bentuk kapsul. 1 hari sebiji kapsul. Dia tak boleh lebih daripada 20 biji. InsyaAllah selesai masalah kencing manis. Saya ada masalah gout pun macam tu juga. Ada kawan-kawan dia yang kena kapuh. Ayah buat keluar buang kotoran-kotoran toksik. Kapsul ni untuk membantu dia. Semua tu dalam kaedah biomedical science. Bio bukan herbs tuan-tuan. Bio bukan herbs. Bio adalah menggunakan kebanyakan ubat dia menggunakan mineral. Menggunakan bahan mineral. Itu bio. Dan kita combine lah dengan herbs. Jadi kita ada belakang, termasuklah ubat mata. Kalau tuan-tuan nak pakai, nak cuci mata, nak jaga mata, kotoran mata yang selama mai kita tak pernah cuci, kan macam mana? Kok ada. Saya masih lagi ada yang Ma'at Tahfiz As-Sahabah punya. Yang mana tuan-tuan beli dia, tuan-tuan secara tak langsung menderma kepada Ma'at Tahfiz As-Sahabah. Jadi tuan-tuan boleh dapat di luar sana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhadaa'is salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.